Okey, jadi rajah 1 menunjukkan graf T kuasa 2 melawan dengan L. T itu adalah tempoh ainan bandul ringkas dan L adalah panjang bandul. Jadi dia suruh nyatakan jenis graf. Jadi graf kat atas ni graf apa? Graf linear ke bukan linear? Safiah? Linear. Linear, okey betul lah. Jadi yang ni graf linear. Linear tu maksudnya graf yang macam mana? Linear tu graf apa? Ada nilai? Kan, graf bukan linear pun ada nilai juga. Linear tu maksudnya apa? Hukum linear. Linear tu maksud apa? Graf yang? Graf yang? Mesti Safiah tahu yang ni graf linear. Sebab apa kamu panggil dia linear? Mesti ada sebab. Sebab apa? Sebab dia graf garis Lurus. lurus. Kalau bukan linear macam mana rupa graf dia? Tak, bukan garis lurus. Bukan garis lurus. Jadi kalau bukan linear ni graf dia lengkung, tak kisahlah lengkung macam mana. Jadi kalau kamu nampak graf garis lurus maksudnya hubungan dia adalah linear. Jadi apa yang boleh ditafsirkan daripada graf? Apa yang boleh ditafsirkan daripada graf ini? Kalau dia tanya tafsir tu maknanya dia nak hubungan antara dua pemboleh ubah yang ada kat graf ni. Kamu punya T kuasa 2 dengan L. Jadi daripada graf ni apa hubungan T kuasa dengan L ni? Semakin bertambah. Kalau graf kita sebut terus berkadar langsung ke berkadar linear ke macam tu, kita guna perkataannya macam tu. Berkadar linear. Tengok betul-betul graf ni. Macam mana graf yang kita panggil berkadar langsung, macam mana graf yang kita panggil berkadar linear? Safiah? Yang ni dia lalu asalan. Cepat. Yang ni dia lalu asalan, jadi graf ni kita panggil berkadar langsung ke berkadar linear? Berkadar langsung. Jadi sebut sekali lagi apa jawapan dia? Cepatlah. Graf. Siapa yang berkadar langsung dengan siapa? T2 berkadar langsung dengan L. L. Ya. Jadi kalau kata dia berkadar langsung maksudnya dia kena lalu kosong-kosong ni lah. Jadi graf ni berkadar langsung ataupun berkadar terus lah. Jadi T kuasa 2 adalah berkadar langsung terhadap L. Kalau kadar berkadar linear tu macam mana rupa graf dia? Tak mula dengan kosong. Dia akan ada nilai apa? Puluhan. Bukan. Dia akan ada nilai apa kat paksi Y tu, kita panggil apa? Nilai selain kosong Dia akan ada pintasan Y. Kamu kena ulang kaji balik ni. Jadi yang ni asas semua untuk fizik. Jadi kita kena cam graf tu macam mana. Okey, dia suruh kamu hitung kecurunan graf. Macam mana nak hitung kecurunan graf ni? Nak pakai titik mana? Titik 0.4. Kecil sangat. Takkan nak pakai 0.4. Pakai besar lagi. 2 dengan 0.4. 2 dengan 0.5 ni lah titik dia. Okey, kita tanda dulu apa koordinat X dia. 0.5. 0.5. Koordinat Y dia 2.0. 2.0. Satu lagi titik yang paling bagus kita ambil siapa? 0.8. Alah, kita ambil ni asalan ni. Kosong. Jadi macam mana nak kira kecurunan dia? So nak kira kecurunan dia? Apa formula untuk kecurunan? Y2. Y2 tolak Y1 bahagi? X2 tolak X1. Okey, masukkan dalam formula. Macam mana? Apa tolak apa?
Safia cepat Kosong. beritahu cikgu. 0.5 0.5 tu X kamu. Tadi kamu kata Y kat atas. Y. 2 tolak kosong. Ha, 2.0 tolak kosong. tolak per. 0.5 tolak kosong. 0.5 tolak kosong. Dia dapat berapa ni? Dua. Salah. Cuba kamu kira semula. Tak. Macam mana kamu boleh salah ni? Titik semula. 2 bagi berapa? 0.5. 4. 4 apa? Unit dia apa? T. T kuasa 2 tu simbol dia, unit dia apa? L. M. cm. Tak tahu. Tengoklah ni. Saat. Saat macam mana tu? S. Negatif 2. S kuasa 2. S kuasa 2. Macam mana boleh negatif? Kamu tengok terus yang ni Y kamu. X kamu apa? X. Y. X kamu apa? Unit untuk S apa? M. Jadi kita terus je ambil Y per X tu sebagai unit dia, boleh? Kalau kita nak tulis M ni ke atas, dia akan jadi apa? Dia akan jadi S. apa? S kuasa MS 2. negatif 2. Salah. Yang negatif tu adalah S kuasa 2. M kuasa negatif 1. Sebab M ni kuasa dia kat bawah 1. Bila naik atas dia jadi kuasa negatif 1. Boleh ke ni? Kamu tak cukup buat dalam kaji ni nah. Nanti kamu buat lagi. Okey, nombor 2 pula. Tapi dia kan soalan tadi. Jadi siapa yang jawab tu dia check jawapan dia betul ke tidak. Yang ni kiranya asas-asas untuk fizik patutnya kamu boleh buat semua ni sebab kita dah buat banyak dah latihan pasal graf. Sofia? Jadi patutnya kamu tahulah macam mana nak cari kecerunan, macam mana nak cari apa maksud hubungan graf tu. Jadi kamu tengok balik nanti lepas ni bab 1. Okey. Baca daripada buku teks tu. Okey, nombor 2 pula. Rajah 2 menunjukkan troli P yang berjisim 3 kg bergerak pada laju malam mengufuk apabila ditarik oleh suatu daya mengufuk 8 Newton. Jadi ini soalan cikgu nak Huda jawab. Nyatakan daya paduan yang bertindak pada troli P. Macam nak tahu daya paduan dia? Daya yang bertindak pada dia. Jadi sekarang ni kamu apa clue kamu? Daya. Apa clue kamu dan soalan ni yang nak beritahu kamu pasal daya paduan dia? Daya mengufuk. Ditarik oleh daya mengufuk. Ada satu lagi benda yang kamu kena baca sebab kita ada 2 keadaan kan? Keadaan keadaan di mana dia bergerak dengan daya-daya dia seimbang dan keadaan di mana dia daya-daya dia tak seimbang. Bila daya-daya tak seimbang, dia akan bergerak dalam keadaan macam mana? Memecik. Jadi kat sini dia bergerak dalam keadaan macam mana? Mala. Jadi laju yang ni mala. maksudnya daya dia seimbang ke tak seimbang? Seimbang. Jadi berapa daya paduan dia kalau daya dia seimbang? Daya seimbang tu maksudnya berapa daya yang Kosong. Yes, kosong. Maksudnya dia punya daya kehadapan tu dengan daya yang merintangi dia pun sama nilai. Baru kita kata dia seimbang. Sebab tu objek tu boleh gerak dengan laju mala. Jadi kat sini jawapan dia F sama dengan 0 Newton. Okay. Yang ni clue dia laju mala. Jadi kamu kena check dalam soalan tu. Dia gerak dalam keadaan pecutan ke laju mala. Jadi kalau laju mala ataupun pegun maksudnya daya-daya dia seimbang. Ni bila kita tambah semua daya yang bertindak secara ufukan ni kita akan dapat kosong. Sebab daya ni dia ada arahan. Jadi kalau yang depan ni positif, yang menentang tu negatif. Jadi kalau kita jumlah 8 dengan negatif 8 kita akan dapat kosong. Jadi bila tiada daya ataupun daya paduan dia kosong, kita punya objek tu akan bergerak dengan laju mala atau dia pegun.
Jadi kalau kata dia nak pecut, dia mesti ada daya paduan yang positif ke depan. Okey. Di B1, nyatakan jumlah daya rintangan yang bertindak pada troli P semasa troli bergerak dengan laju malah. Ni berapa daya yang merintangi dia? -8. Jadi kalau dia dah sebut rintangan, kita tak perlu bubuh negatif tu nah. Kita tulis 8 Newton pun tak apa. Sebab rintangan tu Okey. maksudnya arah yang bertentangan dengan daya kita yang ke depan tu. Alright. Kita terangkan secara ringkas faktor yang menyumbangkan kepada jumlah daya rintangan. Apa yang menyebabkan rintangan pada kamu punya troli ni? Laju dia. Okay. Siapa yang bagi nilai rintangan ni? Yang 8 Newton ke arah belakang ni datang dari mana? Pemuka Daripada geseran. pemuka M. Yang ni kita panggil apa? Daya? Geseran. Daya geseran antara siapa? Permukaan dengan Antara objek permukaan dan tayar. Boleh? tayar. Objek pun boleh lah, tapi kat sini dia ada tayar kan. Jadi antara permukaan dia dengan tayar dia. Satu lagi datang daripada siapa? Rintangan selain daripada geseran datang daripada mana? Udara. Betul, daripada rintangan udara. Ada dua. Okay. Jadi yang ni kalau kita bagi salah satu pun cukup lah sebab dia kata satu markah saja nah. Okey, jadi dia kata daya ufukan F kemudian bertambah daripada 8 ni jadi 10 Newton kan. Lepas tu dia kata jumlah daya rintangan adalah sama dengan tadi, tidak berubah. Hitungkan pecutan troli. Macam mana kita nak tulis ni dalam satu equation? F sama dengan MA. Okay, F sama dengan MA. Di F ni adalah kita punya F paduan kan? Jadi ini F paduan kita. Ni berapa F kita kat belah kiri ni? 10 tambah -8. 10 tambah 8 tambah -8. M dia kita tahu. Jadi 2 3.0. 3 kg ya. Okey, jadi kita boleh cari A kan? Berapa dapat A dia? 0.67. 0.67. Apa unit untuk pecutan? MS -2. Okey, MS -2. Ni mesti bubuh unit lah. Okey, betul. Okey, nombor 3. Soalan untuk Nurin. Soalan graf gerakan. Ready dah Nurin? InsyaAllah. InsyaAllah, okey. Darjah 3 menunjukkan graf hal laju melawan masa bagi sebuah kereta yang bergerak pada suatu jalan mendatar bagi 90 saat pertama. Jadi daripada 0 sampai 90. Alright nah, ini graf dia. Jadi dia suruh pilih jawapan yang betul dengan menandakan right pada kotak yang sesuai di bawah. Jadi kamu perhatikan graf ni. Kamu bagi tahu kat cikgu, perihalkan dulu pergerakan dia. Macam mana pergerakan dia daripada P ke Q ni? Daripada P ke Q negatif. Dia hal laju dia berkurang. Laju dia berkurang, betul. Tapi gerakan dia positif ke negatif? Positif kot. Positif sebab dia duduk kat bahagian positif paksi tu. Jadi maknanya hal laju dia berkurang secara linear kan? Maksudnya macam mana dengan pecutan dia? Pecutan dia malah. Betul, pecutan dia malah. Dia pecut ke nyah pecut ni? Nyah pecut. Nyah pecut. Okey, kalau bahagian QR ni macam mana? Hal laju dia malah. Okey, hal laju malah. Kalau RS? Hal laju dia bertambah. Hal laju dia bertambah dengan seragam, maknanya pecutan dia? Pecutan dia positif. Seragam. Pecutan dia pun seragam dan positif. Betul lah? Okey. Jadi dia suruh kamu isi yang ni. Jadi bahagian QR. Yang mana satu yang betul? Pecutan positif ke hal laju malah? QR. Hal laju malah kan? Jadi yang ni nah. Jadi RS? Pecutan positif. Pecutan positif. Okay. Dua-dua betul baru dapat satu markah nah. Kalau salah satu betul, kira kosong. Okey, apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh luas bawah graf? Graf hal laju lawan masa? Luas bawah graf mewakili apa? Masa. Apa?
Ni luas bawah graf Oh, ni. jarak Apa? Putus line kamu. jarak cikgu. Jarak pun boleh ataupun Besaran. sesaran. Jadi kita boleh tulis jarak atau sesaran. Untuk kes yang ni jarak dengan sesaran dia sama ke tak sama? Sama. Sama sebab apa? Sebab masa dia sama. Kan? Sebab dia tak ada bahagian yang negatif, betul tak? Dia bergerak dalam arah yang sama semua. Jadi kalau kata graf tu tak ada bahagian yang negatif, sesaran dengan jarak dia sama. Jadi kat sini kita boleh tulis sesaran ataupun jarak nah. Jadi lebih elok tulis sesaran lah. Okey. Jarak yang dilalui. Okey, hitungkan jarak. Macam nak hitung? Kita nak kena kira luas bawah graf kan daripada P ke Q kan? Meh. Jadi dia suruh hitung keseluruhan ke? Tak, daripada P ke Q saja. Macam mana tu? Ni bentuk apa ni? Trapezium. Okey, jadi kalau trapezium tengah darab dengan apa? Tengah darab dengan sisi bersebelahan dia. Apa nilai? Sisi dia 10 dengan 30. 10 dengan 30. Tambah ke? Okey, 10 campur 30 darab dengan? Darab dengan tinggi dia. Tinggi dia berapa? 20. 20. Okey, jadi dapat berapa ni? Allah, sekejap cikgu. Okey, picit. $400. 400 apa? 400 meter. Okey, betul. Jadi jawapan dia 400 meter. Jadi kalau kat soalan macam ni kamu kena tulis jalan kerja dah. Jadi jawapan dia 400 meter yang ni. Okey, jadi soalan bawah ni. Jika jisim kereta adalah 800 kg dan jumlah daya rintangan yang bertindak pada kereta semasa perjalanan dari R ke S adalah 500 Newton, berapakah daya tujah F yang dihasilkan oleh enjin semasa perjalanan RS tu? Dia nak daya. Okey, dia bagi kamu M. Lepas tu dia bagi kamu daya rintangan tu. Jadi kita nak pakai formula apa? Nak cari daya ni. Formula apa? Formula apa yang mengaitkan antara daya dengan pecutan? F sama dengan MA. Kita akan pakai formula F sama dengan MA. Jadi F ni kita kena ubah sikit kan, yang ni daya paduan. Jadi yang dia nak tu daya tujuan enjin. Lepas tu dia kata ada rintangan 500 Newton. Jadi macam mana kita nak tulis kat belah kiri ni? Yang kena tolak tu cikgu. Yes, apa tolak apa? Daya tujah tu tolak dengan daya paduan. Bukan tolak dengan daya paduan, tolak dengan daya rintangan tu. Boleh? Jadi daya paduan sama dengan daya tujahan tolak dengan daya rintangan. Rintangan dia tadi yang 500 tu. Okey, jadi M kita tahu kan M adalah 800. 800. A kita tahu tak? Tak. Kita boleh cari tak? Boleh. Boleh. Kita cari daripada apa? Daripada graf dia. Kita nak guna apa? Nak cari kecenderungan, nak cari dia punya pecutan. Kita nak pecutan kat bahagian RS tu, Nurin. Kena pakai formula, kena buat macam mana kalau dia bagi kita gerahan laju lawan masa? Kalau buat formula A sama dengan V tolak U per T? Boleh. Ataupun dalam kata lain kamu cari kecerunan garis ni. Boleh? Jadi kalau kata graf hal laju lawan masa, luas bawah graf dia mewakili sesaran dan kecerunan dia mewakili kamu punya pecutan. Ya nak? Jadi macam mana nak kira kecerunan line RS ni? Y2 tolak Y1. Okey, cuba kamu bubuh dulu koordinat kita yang S ni. Berapa koordinat dia? S tu 0, 20. 0, 20. Kenapa kosong? Cikgu 90. 90 dengan 20. Okey, yang R ni? 80 dengan 10.
Okey, jadi Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Dapat apa? Bagi tahu dia punya tu dulu. Bagi tahu dulu apa tolak apa. 20 Ha, tolak 10 bagi dengan bagi dengan 90 tolak 80. okey, dapat berapa ni? Satu cikgu. Satu, betul? 1 ms negatif 2. Okey, sekarang ni nak balik kepada soalan tadi. Jadi A ni kita akan masukkan dia 1. Jadi ni orang cari kan berapa F tujuan enjin ni? Dapat berapa jawapan dia? Hmm. $1,300 1,300. Betul? Apa unit untuk F? N. Newton. Okey, betul. Alright. Habis dah soalan ni. Vida. Vida ada ke? Ada cikgu. Ada. Tolong cikgu jap salah haba ni. Saya ulang kaji untuk kamu. Alright lah. Jadi Raja 4 menunjukkan ais hancur pada suhu 0 darjah Celsius yang diletakkan dalam corong kaca bersama dengan satu pemanas elektrik. Boleh? Jadi ini pemanas elektrik kamu kita rendam dalam ais. Ais itu dibiarkan selama 10 minit tanpa menghidupkan pemanas. Jisim air yang dikumpul di dalam bikar selepas 10 minit ialah 16.6 kg. Jadi bila kita tinggalkan ais ni, dia kata ais ni akan melebur. Lepas tu dia kata air yang kita kutip dalam bikar bawah ni jisim dia 16.6 kg. Banyaknya kan? Okey. Lepas 10 minit. First kali dia tanya kamu apakah dimaksudkan dengan haba pendam tentu pelakuran? Apa maksud dia Vida? Yang dalam buku teks dah. Yes, daripada buku teks. Apa maksud haba pendam tentu pelakuran? Kuantiti haba. Haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan itu daripada keadaan pepejal kepada keadaan cecair atau sebaliknya tanpa perubahan suhu. Okey, betul lah. Jadi kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan fasa. Yang ni semua tahu kan jawapan dia? Menukarkan fasa suatu bahan dari pepejal ke cecair tanpa perubahan suhu. Jadi sebab dia tak ada perubahan suhu ni, sebab tu kita panggil dia haba pendam. Jadi kita tak nampak suhu dia berubah waktu tu. Sebab apa suhu dia tak berubah? Kenapa suhu dia tak berubah? Vida, dia buat apa dengan tenaga haba tu? Dia guna untuk dia macam mana pepejal nak tukar jadi cecair? Dia gunakan untuk dia leraikan ikatan antara molekul, boleh? Jadi kalau kata tenaga haba tu digunakan untuk menambahkan atau mengurangkan tenaga kinetik dia, kita akan nampak perubahan suhu dia. Tapi kalau tenaga haba tu digunakan untuk membuka ikatan ataupun membina ikatan, kita tak akan nampak perubahan suhu dia. Okay, no? Okay. Jadi dia tanya kamu, mengapa ais dalam corong kaca melebur walaupun pemanas elektrik tidak dihidupkan? Jadi yang ni senang. Sebab apa dia tidak melebur? Cikgu. Betul. Sebab apa? Sebab ais menyerap haba dari persekitaran. Jadi kita kata dia serap lah. Haba dari persekitaran. Okey. Cadangkan satu pemerhatian daripada eksperimen ini yang dapat mengesahkan bahawa ais melebur pada kadar yang malang. Macam mana kita nak tahu ais tu sekarang tengah cair dengan laju yang sama? Macam mana kita nak, apa yang kita kena observe? Apa yang kita nampak nak kata, oh dia tengah cair sekarang dengan kadar yang tetap. Macam mana Vida nak tahu kalau kata Vida buat eksperimen ni?
Okey, kalau ais ni dia cair, dia akan keluar apa? Macam mana kamu, apa penglihatan kamu? Apa yang kamu nampak? Air tu macam mana? Cuba cakap. Buat air tu ke cikgu? Air tu keluar macam mana? Describe kan? Sebab kita nak bagi pemerhatian. Jadi kalau ais ni tengah melebur, apa yang kamu nampak? Apa yang Wida nampak kalau Wida tengah perhati dengan mata Wida? Apa yang Wida nampak? Macam mana rupa air yang turun kat corong tu? Faham tak soalan cikgu? Tak. Macam mana rupa air yang turun kat corong tu? Tak tahu. Dia menitik. Boleh? Dia nitik boleh? Okey, jadi dia titik. Jadi macam mana kita nak tahu sekarang ni dia tengah cair dengan kadar yang tetap? Macam mana dengan titisan tu, dia akan keluar macam mana? Satu tu. Yelah, macam mana kita nak tahu titisan tu keluar dengan hal laju yang tetap? Macam mana kita nak tahu tu? Apa yang kita nampak? Sebelum kita mula eksperimen, kita kena make sure kita nampak yang dia keluar dengan hal laju yang tetap. Jadi apa yang kita nampak? Air tu turun macam mana? Air tu menitis dengan kadar yang Sama. Malah. Jadi kamu kena tengok titisan air tu. Jadi kalau kata dia turun dengan speed yang sama, kamu akan nampak air nitis pada kadar yang tetap. Boleh nak? Jadi itu pemerhatian. Air menitis dengan kadar yang tetap. Boleh faham ke ni? Sebab kamu miss tajuk apa hari tu. Nanti Vida kena tengok balik nah. Ada banyak cikgu bincang pasal peleburan ais ni. Air menitis dengan kadar tetap. Okay. Sabar dulu, kita nak kena tengok soalan kiraan ni. Jadi hitungkan kadar peleburan ais dalam gram per minit. Jadi dia bagi unit apabila pemanas elektrik tidak dihidupkan. Macam mana kita nak tahu kadar dia? Tadi dia ada bagi kamu maklumat kan? Dia kata jisim air yang dikumpul selepas 10 minit adalah 16.6 kg. Macam mana nak guna nak kira kadar? Kena buat apa? Kuantiti per jisim Siapa yang kena bahagi siapa? Kita nak tahu kadar, maknanya kita kena bahagi dengan apa? Dengan masa. Dengan masa. Jadi apa bahagi apa kat sini maklumat yang dia bagi ni? 16.6. 16.6 bahagi dengan 3. 10. 10. Okey. 16.6 bahagi dengan 10. Dapat apa tu? 1.66. Apa unit dia ni? Gram per minit. Gram per minit. Maknanya dalam 1 minit dia akan keluar air 1.66 gram. Boleh nak? Jadi yang ni per minit. Faham ke ni? Boleh? Jadi kalau gram per minit maksudnya jisim bahagi dengan masa. Dapatlah gram per minit lah. Okay. Cikgu. Ya? 16.6 tu bukan kg tu? Cikgu rasa dia salah unit lah. Sebab kat bawah ni dia tulis 16.6 gram. Jadi yang ni kita buang kg dia. Sebab cikgu rasa banyak sangat ni 16.6 kg. Nah, boleh? Jadi dalam unit gram lah. Okay, 16.6 gram. Jadi dapat 1.66 gram per minit. Okey, jadi soalan bawah ni dia kata pemanas elektrik berkuasa 18 kilowatt kemudian dihidupkan. Jumlah jisim air yang mengalir ke dalam bikar dalam tempoh 5 minit adalah 64.7 gram. Hitungkan haba pendam tentu pelakuran ais. Okey, jadi sekarang ni dihidupkan pemanas elektrik. Lepas tu apa jadi dengan air yang dikumpul dalam tu? Kadar dia bertambah ke berkurang? Tidak. Bertambah. Bertambah. Jadi macam mana kita nak kira haba pendam tentu pelakuran ais ni? Apa formula dia? Q per M. Sekali lagi Q sama dengan apa? L M per N.
Bukan per kan? M darab dengan L. M darab dengan L. Okey. Jadi Q ni nak ganti dengan apa? Q. Ha. Kita nak cari L kan cik ke? Kita nak cari L, betul? Jadi kita nak gantikan maklumat Q dengan M ni. Mana kat mana yang dibagi kamu maklumat Q? Q ni kita boleh dapat daripada tenaga elektrik kan? Jadi macam mana kita nak dapat daripada tenaga elektrik? Q sama dengan apa? 18. Ni 18 berapa ni? 18 18 kilo. 18 kilo tu berapa? kilo. 18 kilo tu berapa? Yang ni apa? Kuasa. Yalah, yang ni kuasa kamu. Jadi kuasa tu berapa? 18? 18? K tu apa? Kilo. Kilo. Kilo tu berapa? Kilo tu berapa? Cepat Bidah. 1000 tak tahu. 1000. Jadi dia jadi 18,000. Jadi yang ni 18,000 watt. Jadi kalau kita ada kuasa macam mana dapat Q? Q sama dengan apa? Kuasa darat dengan apa? Kuasa darat dengan L tu. Bukan. Kita ada satu lagi formula nak cari Q. Kalau kita ada tenaga elektrik, kuasa darat dengan P darat dengan Masa. T. Jadi T kita berapa untuk kes yang ni? 5 minit. 5 minit. 5 minit nak kena convert dengan jadi saat tak? Kena tak? Kena kot. Kena. Okey. Jadi 5 darab dengan berapa? 60. 60. Okey. Cuba kira Q ni dapat berapa dulu? Q. 18,000 darab dengan 5 darab 60. Oh, besar. 5 juta. 5. Bukan 5 juta. Bukan 5 juta. Ada 4 kat situ kan? 5. Tulislah 5, 4. Berapa ada kosong? 5. 5. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari jisim air yang dah melebur jadi air. Berapa jisim dia? 64.7. Okey, jadi 64.7 ni datang daripada dua benda. Ingat tak soalan atas tadi? Soalan atas tadi, kalau kata kita persekitaran. haba daripada persekitaran, kalau dia akan campur dengan haba daripada pemanas elektrik ni kan. Jadi ada dua benda kat situ. Jadi 64 ni, okey 64 ni datang daripada haba persekitaran dan haba persekitaran dan haba pemanas. Jadi yang haba persekitaran tu berapa? Tadi kita dah kira dah kan, dia 1.66 gram per minit. Jadi sekarang ni masa tu 5 minit. Jadi berapa 5 minit? Kalau 1 minit 1.66. 1.66 tu kena darab berapa? 60. Sabar dulu. 1 minit 1.66. Jadi sekarang ni masa kita punya eksperimen ni 5 minit kan? Jadi 1.66 tu kena darab dengan apa dulu? 5. 5. Jadi dapat berapa? 8.3. 8.3 gram. Okey, jadi berapa haba yang disebabkan oleh pemanas? Berapa jumlah jisim air yang disebabkan oleh pemanas saja? Kena buat apa? Tolak. Tolak, dia dapat berapa? 56.4. Okey, 56.4. 6.4. Okey, jadi yang ni unit dia sebelah sini unit SI. Jadi yang ni kita kena tukar jadi unit SI juga. Jadi kita kena tukar jadi kg. Macam mana nak buat? Bahagi 1000. Jadi kita bagikan nombor tu dengan 1000. Jadi 56.4 bahagi 1000 dapat apa? 0.0564.
Okey, 0.0564. Okey, kita nak cari L. Berapa dapat L tu? Besar yang cikgu dia punya jawapan. Betul? Bagi 9. dalam bentuk arm. Cuba bagi dalam bentuk arm. Berapa tu? Darab 10 kuasa berapa tu? 9 point? 9.5. 5, 7 darab 10 kuasa berapa? Tak ada pun cikgu yang darab 10 kuasa tu. Bukan kamu dapat besar. Jadi kamu undurkan titik peluhan tu untuk kira. Kalau kata kita letak dalam bentuk piawai, dia akan titik peluhan tu akan duduk selepas 9. Betul tak? Kamu dapat macam juta-juta kan nilai ni kan? Hamidah? Kamu kena tukar sendiri. Jadi 9.57 darab berapa tu? Darab 10 kuasa berapa tu? Tujuh kot. Betul. Betul. 10 kuasa 7. Apa unit dia? L. Joule per kg. Joule per? Kg. Betul. Ni jawapan dia nak. Jadi siapa yang jawab sebab atas tu dia tulis kg, bawah ni dia tulis gram. Jadi kita samakan lah. Jadi kalau kata kamu tulis jawapan atas tu dalam kg, kamu buat mentulan sikit lah. Sebab soalan tu cikgu rasa semua kena bagi dalam gram ataupun semua bagi dalam kg. Okey. Seterusnya. Okey, Aisyah. Soalan kegravitian. Jadi Aisyah. Ya, cikgu. Okey. Di hukum kegravitian semesta, Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad yang berjisim M1 dan M2 yang terpisah pada jarak R diberi oleh formula ni. Okey, jadi first kali dia kata nyatakan hukum kegravitian semesta dalam perkataan. Macam mana kita nak tulis hubungan ni dalam perkataan? Daya graviti antara dua objek berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua objek dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat kedua-dua objek tersebut. Okey, betul. Itulah dia lah ayat dia. Panjang nanti kamu salin dengan itu orang lain. Boleh? Yang ayat Aisyah tu betul lah. Daya tarikan graviti antara dua jasad adalah berkadar langsung dengan hasil darab dua objek tersebut dan berkadar songsang dengan jarak pemisahan antara dua jasad tersebut kuasa 2. Jadi kalau siapa duduk atas tu dia berkadar langsung dengan F, yang duduk bawah tu dia berkadar songsang. Alright, betul. Jadi B. Sebuah satelit berjisim M mengorbit bumi dengan jejari orbit R. Mengapa satelit mengalami daya memusat ke arah pusat bumi? Kerana daya graviti bumi menarik satelit ke arahnya. Betul, boleh terima jawapan tu lah. Jadi kerana satelit mengalami daya graviti daripada bumi. Ataupun kerana satelit ditindakkan oleh daya graviti ke arah bumi. Daya graviti ke arah bumi. Okey, jadi dia kata kat sini jika laju linear satelit adalah V, tuliskan satu ungkapan bagi daya memusat F bagi satelit itu. Ni apa equation yang F sama dengan mv kuasa 2 per R. jadi F sama dengan mv kuasa 2 over R. Jadi yang ni kita boleh tengok formula je lah. Laju linear tu laju gerakan dia yang mengorbit tu. Okey. Daya memusat ini adalah sama dengan daya graviti. Ya.
Kalau kita tulis equation je, still dapat 2 markah. Still dapat 2 markah sebab cikgu rasa yang ni direct je, cikgu rasa tak payah tulis apa-apa pun kan? Betul? Cikgu tahu. Sekejap. Jika laju dituliskan dari memusat F. Sebab dia nak cari V. Kat sini, kalau jawapan buku cikgu dia terus tulis saja. Jadi maknanya cukup lah kita terus tulis equation untuk daya memusat tu sebagai MV kuasa 2R. Daya memusat lah, FM. Okay. Patutnya dia bagi satu je lah yang ni nah. Okay. Jadi yang bawah ni dia tanya kamu dengan menggunakan persamaan hukum graviti semesta Newton yang diberikan di atas. Terbitkan suatu ungkapan bagi laju linear. Yang ni baru kita terbitkan. Macam mana nak tulis tu? G M1 M2 per R kuasa 2 sama dengan MV square per R. Okay, betul. Jadi sebelum tu kamu tulis dululah F graviti adalah sama dengan F Daya memusat. Okay, daya memusat dulu. Okay, lepas tu baru kamu gantikan jadi formula ni G M over R kuasa 2. Yang belah sini tadi formula MV kuasa 2 over R. Lepas tu kita buat apa? Kita cancel out yang sama kanan dan kiri. Okay, jadi yang mana yang boleh cancel out? M. M. Lepas tu Lepas tu R. R ni boleh potong belah sini. Lepas tu dia akan potong satu R belah sini kan? Jadi last kali apa jadi equation V dia? V sama dengan punca GM per R. Okay, GM per R. Jadi yang ni dia patut bagi 2 lah. Atas ni patut bagi 1 je cikgu rasa. Sebab kamu state je relationship tu. Okay. Dengan sebuah satelit saintifik perlu dilancarkan ke dalam orbit mengelilingi bumi pada ketinggian 100 km di atas permukaan bumi dengan menggunakan formula yang kita dah terbitkan ke atas ni, hitungkan laju linear satelit. Jadi macam mana kita nak cari laju linear satelit tu? V sama dengan punca GM over R tambah H. Betul. Jadi G ni kita akan isi dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Darab dengan M Jisim bumi 5.98 darab 10 kuasa 24. bagi dengan Di jari bumi 6.4 darab 10 kuasa 6. tambah dengan Ketinggian, tapi kena tukar dalam meter. jadi 100 km jadi darab 100 darab 100,000. darab 1000 10 kan? kuasa 3. 10 kuasa 3. Alright, jadi bila kamu picit ni kamu dapat V dia apa? 7,833.52 meter per saat. Kalau Aisyah bagi dalam bentuk bentuk piawai 7.8 darab 10 kuasa 3. 7.83 betul 83? Okay, 10 kuasa 3 unit dia apa? Meter per saat. Meter per saat. Jadi kalau jawapan tu besar-besar kita galakkanlah tulis dalam bentuk piawai lah. Alright, habis. Okay, Anis. Anis ready dah? Dah. Dah, okay. Jadi yang ni pun soalan. Boleh lah. Yang ni soalan haba juga. Okay. Jadi dua bongkah logam P dan Q dalam rajah 6.1 mempunyai jisim yang sama. Jadi jisim dia sama dua-dua orang ni. Kedua-dua bongkah itu direndamkan dalam air yang mendidih untuk satu jangka masa yang lama. Bongkah P dan Q dikatakan berada dalam keseimbangan terma antara satu sama lain dengan air mendidih itu. Boleh? Jadi lepas dia dah didihkan P dan Q ni, dia pindahkan, dia masukkan dalam satu lagi bekas lain kan, yang diletak air yang sama suhu dia. Lepas tu first kali dia tanya kamu apakah maksud keseimbangan terma? Apa maksud keseimbangan terma? Apabila dua objek bersentuhan secara terma, kedua-dua bahan mencapai suhu yang sama, haba yang dipindahkan adalah sama dan pemindahan haba bersih adalah sifar. Jadi apabila kedua-dua objek yang bersentuhan secara terma, lepas tu kedua-dua bahan mencapai suhu yang sama, memindahkan haba kan? memindahkan haba Sehingga haba bersih sama dengan sifar. Haba bersih adalah sifar dan
Kedua objek mencapai suhu yang sama. mencapai suhu sama. Okey, betul lah. Okey. Jadi siapa yang bersentuhan terma dengan siapa kat gambar yang first one ni? Bongkah dengan air. Betul, bongkah, kedua bongkah ni dengan air mendidih ni. Jadi dia kata bongkah P dan Q kemudian masing-masing dipindahkan serentak ke dalam bikar X dan Y seperti ditunjukkan dalam rajah 62. Jisim air kedua bikar adalah sama iaitu 0.3 dan suhu awal air adalah sama. Lepas tu dia bagi kamu muatan haba tentu P adalah 900, manakala yang Q adalah 390 dan muatan haba untuk air adalah 4200. First sekali dia kata kat kamu nyatakan suhu awal bongkah P dan Q. Apa suhu awal dia? 100. 100 darjah Celsius. Sebab apa? Sebab waktu air mendidih tu dia dalam keadaan terma. Masa air mendidih, dia dalam keadaan terma, maknanya dua-dua adalah 100 darjah Celsius. Okey. Terangkan mengapa suhu akhir air dalam bikar X lebih tinggi daripada air dalam bikar Y. Kenapa X lebih tinggi dari Y? Sebab bongkah P tu muatan haba dia tinggi. Oleh itu So, dia perlukan banyak. Dia akan lambat sikit. Kan? Yang ni dia kata dia bukan lambat. Dia kata bikar X tu yang suhu lebih tinggi daripada Y. Kenapa? Sebab betul lah X tu muatan haba dia tinggi. Kalau muatan haba dia tinggi apa maksudnya? Dia lambat sejuk. Bukan. Lambat panas. Banyak mana tenaga haba? Siapa yang ada tenaga haba yang lebih banyak yang boleh dipindahkan? Anis? Ui. Siapa? Siapa yang mempunyai yang mana yang dia kata X kan? Yang P kan? Jadi dia muatan haba tentu dia tinggi, dia dapat serap, dia dua-dua suhu sama kan? Tapi tenaga haba P ni lebih banyak daripada tenaga haba Q. Sebab dia memerlukan, dia akan menyerap lebih banyak tenaga haba untuk capai suhu yang sama. Boleh lah. Jadi kalau kita letak dalam air, dia akan membebaskan lebih banyak tenaga haba kat bekas kat air X ni berbanding dengan Q ni bebas kat Y. Jadi kalau kata X mempunyai muatan haba tentu lebih besar, sambung ayat tu lepas tu apa? Tak ada ayat cikgu. Tenaga dia tadi. Tenaga yang dibebaskan. Tenaga yang dibebaskan oleh bongkah P lebih banyak. Yang dibebaskan, yang boleh dibebaskan. Sebab dia akan menyimpan lebih banyak haba lah. Kalau dia boleh bebaskan tenaga haba lagi banyak, maknanya air tu nanti suhu akhir dia akan jadi lebih tinggi. Faham tak ni dia punya hubungan? Boleh? Boleh lah. Okey. Hitungkan kenaikan suhu air dalam bikar Y. Kita nak hitungkan kenaikan suhu air dia, kita nak pakai formula apa dulu? Kita tulis dulu. Q M sama dengan theta. MC theta. Okey, betul. Jadi Q sama dengan MC theta. Jadi haba yang dibebaskan oleh bongkah Y itu adalah sama dengan haba yang diserap oleh air kan? Okey, jadi dia kata kat sini didapati bongkah Q membebaskan sejumlah 9,200 joule tenaga haba semasa berada dalam bikar Y. Jadi Q tu kita tahulah berapa kita nak isi dengan 9,200 ni kan? Ya. Alright, jadi M berapa? M nak isi dengan apa? 0.3. 0.3 tu jisim apa? Jisim air. Betul, jisim air. Jadi kita akan tulis kat sini semua yang berkaitan dengan air kan. Jadi yang ni air. Lepas tu C berapa? 4,200. 4,200. Okey, theta ni yang mana tahu? Mana satu yang kita tahu? Kita perlu tahu ke? Tak perlu kan? Sebab kata bila dia suruh cari kenaikan, maknanya dia suruh cari theta saja kan? Sebab dia tak perlu tahu pun maklumat pasal suhu awal. Dia tak beritahu pun suhu awal air tu berapa kan? Jadi berapa dapat theta? Cuba Anis kira kan dapat berapa tu?
7.3. 7.3. Okey, unit dia apa? Darjah Celsius. Darjah Celsius. Okey, betul. Nyatakan satu andaian yang penting untuk penghitungan soalan yang kamu buat ni. Apa yang kita perlu andaikan baru dapat betul? Yang ni apa andaian kita buat, apa andaian kita boleh tulis kat sini masa kita kira ni haba yang dibebaskan oleh bongkah Q tu adalah sama dengan haba yang diserap oleh air dalam bikawai kan. Jadi macam mana benda ni boleh berlaku? Dia berkaitan dengan andaian yang kita perlu buat kat sini. Apa andaian dia? Tiada apa? Tiada haba yang terbebas ke persekitaran. Betul lah. Jadi kalau kata dia 100% air tu serap daripada bongkah tu maksudnya tiada haba terbebas ke persekitaran. Okey. Terbebas ke persekitaran. Ni kalau tajuk haba yang ni anda ya. Kalau cakap air dalam bikar Q menyerap keseluruhan haba yang dibebaskan oleh bongkah Q, boleh? Cikgu rasa yang tu masa kamu kira ni kan. Jadi masa ni kamu kata haba diserap sama dengan haba dibebas. Sebab apa haba diserap sama dengan haba dibebas tu berkaitan dengan yang tiada haba terbebas ke persekitaran. Jadi cikgu rasa kata tulis jawapannya ni lagi tepat lagi lah. Boleh Aisyah? Boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, jadi D. Tak habis kan? Ni, okey. Bongkah Q D. kemudiannya dikeluarkan daripada bikawai dan air dalam bikawai dipanaskan selama 10 minit. Rajah 6.3 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi air tersebut. Okey, yang ni graf dia. Terangkan perubahan tenaga kinetik antara molekul air semasa proses pemanasan di bahagian GH dan HK. Yang ni graf pemanasan kamu kan? Jadi dia start, dia kata dikeluarkan dari bikawai dan air dalam bikawai. Ini dia panaskan air lah. Jadi yang ni graf pemanasan air. Jadi waktu GH ni suhu dia macam mana? Suhu dia meningkat. Suhu dia meningkat. Lepas tu masa HK ni apa yang berlaku? Haba diserap. Haba diserap. So tak ada perubahan suhu. Betul, haba diserap untuk apa? Untuk menguraikan ikatan antara molekul. Alright, jadi kat sini dia sudah terangkan pasal tenaga kinetik. Jadi untuk bahagian GH ni macam mana tenaga kinetik dia? Bertambah, dia kuat. Tenaga kinetik molekul air? Bertambah. Jadi kena tulis lengkap di bahagian GH. Tenaga kinetik molekul air bertambah oleh itu? Oleh itu suhu dia bertambah. Manakala di bahagian HK. Tenaga kinetik dia bertambah tak? Tak. Tenaga kinetik tidak bertambah. Sebab apa? Sebab haba diserap. Tenaga kinetik tidak bertambah kerana haba diserap untuk menguraikan ikatan antara molekul. Untuk melemahkan lah, betul lah? Melemahkan ikatan antara molekul air supaya air Anis? Supaya air boleh bertukar menjadi gas. Kepada gas. Yang ni cikgu tulis panjang lah. Kamu tak tulis panjang pun tak apa. Okay. Habis dah soalan kamu. Boleh lah. Jadi soalan haba tak susah sangat cikgu rasa. Ini soalan biasa yang ditanya lah. Cikgu, tenaga kinetik malah di HK tu ke? Jadi kalau kata suhu tak berubah, tenaga kinetik pun tak berubah. Sebab bila tenaga kinetik tu bertambah, suhu akan bertambah.
Nena kamu kena ingat konsep tu. Jadi waktu pertukaran fasa tenaga kinetik dia tak akan berubah sebab masa tu tenaga tu digunakan untuk buat kerja lain. Tenaga tu digunakan untuk membuka ikatan antara molekul-molekul ataupun melemahkan ikatan. Jadi bila dia guna untuk melemahkan ikatan tu dia tak gunakan untuk tambahkan tenaga kinetik bahan tu. Sebab tu kat situ suhu dia tak berubah. Jadi dia waktu dia ada perubahan suhu baru ada perubahan pada tenaga kinetik dia. Kalau tiada perubahan suhu maksudnya tiada perubahan pada tenaga kinetik dia. Okey, nombor 7 Fakihah. Soalan cahaya. Gelap ah. Sat, cikgu buka lampu Sat. Gelap ah. Mana Fakihah ada? Ya, itu cikgu. Ada. Okey. Jadi Rajah 7.1 menunjukkan satu mentor elektrik yang mengeluarkan sinar cahaya melalui suatu kanta cembung. Satu skrin putih telah dilaraskan di hadapan kanta cembung supaya suatu imej yang tajam terbentuk pada skrin putih itu. Jadi yang ni dia buah mentol, lepas tu dilaraskan supaya satu imej terbentuk kat skrin. Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk. Apa ciri dia? Nyata. Songsang. Dan songsang. Yang ni kita tak tahu dia besar dia kecil kan, boleh agak lah sebenarnya. Okay, sebenarnya kita boleh agak daripada formula dia. Cikgu lupa nak beritahu kamu. Sekejap, mana pensel cikgu. Jadi kita ada formula pembesaran linear tu kan, M sama dengan apa? V per U. V per U. Jadi V ni jarak image kan. Ini jarak image. Yang U ni jarak cermin. Jarak objek. Sorry, ini jarak objek. Jadi kalau kata U ni bertambah maksudnya objek kamu lagi jauh daripada kanta kan. Jadi bila U bertambah M tu akan berkurang. Maknanya image tu akan jadi lebih kecil. Jadi yang tu hubungan dia lah M ni berkadar langsung dengan jarak image ni tapi dia berkadar songsang dengan U ni nah. Jadi bila kata kita dekatkan objek ni kepada kanta, kita akan dapat image yang lebih besar lah, image akhir yang lebih tinggi. Tapi kalau kita jauhkan dia, kita akan dapat image akhir yang lebih kecil. Okey. Jadi jika jarak mentol dari kanta adalah 10 cm dan jarak kanta dari skrin adalah 30 cm, berapakah pembesaran linear tersebut? Okey, macam mana nak kira ni? Pakai formula tadi tu kan? M sama dengan? V per U. Jadi berapa V dia? 30. Jarak daripada kanta ke skrin. Betul 30. 30 bahagi dengan? 10. 10. Jadi dapat berapa? 3. 3. Apa maksud 3 tu? Pembesar linear. Siapa besar lagi? Apa maksud 3? Apa maksud 3 tu? Siapa besar lagi? Image dia ke objek dia? Image. Image dia akan jadi 3 kali ganda lebih besar daripada objek dia. Jadi kalau dia kata 3 tu maksudnya image tu diperbesar. Kalau dia kata 3 kali maknanya 3 kali ganda daripada saiz objek dia. Okey. Di dalam Rajah 7.2, mentol digerakkan supaya menghasilkan sinar yang selari terbit daripada cembung tu. Tadi kamu nampak dia menumpu kan? Jadi dia gerakkan mentol tu dekat lagi, tiba-tiba kamu dapati sinar tu jadi selari. Jadi kamu rasa kat mana kita letak mentol tu supaya cahaya tu keluar selari daripada kanta cembung kita? Kat mana kena letak? Kena letak jauh sikit. Kan? Ada kedudukan dia, kedudukan yang spesifik supaya kita dapat sinar tu keluar selari. Ingat tak kes-kes kita yang kanta cembung tu ada banyak kes kan? Yang mana satu yang menghasilkan sinar yang selari?
Fakihah, mana satu yang menghasilkan sinar yang selari? Masa kedudukan objek tu kat mana? Dekat F2. Kan? Sekali lagi. Dekat F. Kat F. Masa dia kat F, kita dapat image di infinity tu kan? Betul tak? Betul tak? Dekat lukisan kamu tu, line yang keluar tu adalah selari, dua-dua. Itu maksud dia nah. Jadi kita letak mentol ni pada titik fokus dia. Baru kita dapat sinar tu keluar lurus macam ni. Jadi kedudukan tu pada titik fokus. Jadi yang ni kamu kena ingat fakta ni. Fakta ni penting. Pada titik fokus. Okey. Sinar cahaya selari yang terpancar keluar daripada kaunter cembung itu kemudian ditujukan kepada satu bongkah kaca. Di sinar tu lurus, lepas tu depan tu ada bongkah kaca. Berapakah magnitud sudut tuju pada bongkah kaca itu? Cuba kamu tengok gambar ni. Berapa magnitud sudut tuju dia? Sudut tuju yang mana sudut tuju yang ni lah? Dia cari yang ni. Berapa nilai ni? Saya nak kira tu. 180. Tengok sudut apa dia dah bagi kat situ. Jadi yang ni sudut yang besar sikit daripada 90 darjah kan. Dia dah bagi dah sudut ni nilai dia 125. Macam mana kita nak dapat yang ni je? 125 tolak 90. Betul. Kita buat 125 tolak 90. Sebab garis yang ni adalah garis normal kamu nak. Ni normal dia. Okay. Jadi kat sini pun kita panjangkan juga. Jadi berapa dapat 125 tolak dengan 90? 35. 125 tolak dengan 90 dapat 35. Okay, yang ni sudut tuju dia. Berapa sudut bias dia? Berapa sudut bias tu? Tolak apa tolak apa? Ratus 80 tolak 112. 100, kenapa kena tolak 180? Kat mana kamu nak kena baca sudut bias tu? Yang kapit dengan normal juga. Jadi bias tu kena baca kapit dengan normal juga. Jadi kat sini normal dia tak panjangkan. Dia saja. Jadi kat mana yang berapa nilai sudut bias tu? Dekat garis normal tu ke? Yang ni. Kecil ke besar daripada tadi? Kecil. Berapa nilai dia? Hmm. 22. 22. Apa tolak apa? 112 tolak 90. Betul. 112 tolak 90. Yang ni kalau kata dia tak tulis dengan jelas, kamu kena check betul-betul lah normal dia kat mana. Kamu kena tahu betul-betul nak baca kat mana sudut tuju, kat mana sudut bias. Okey, jadi yang ni 112 tolak 90. Dapat jawapan berapa tadi? 22. 2 darjah. Okey, betul lah. Okey, seterusnya. Hitungkan indeks pembiasan N bagi bongkah kaca. Saya nak kira indeks pembiasan. N sama dengan sin I per sin R. Betul. Jadi nak masukkan apa? Sin I kamu berapa? 35. 35 per dengan? 22. Sin 22. Jadi dapat berapa N dia? $1.53. 1.53. Okey, betul. Okey, last sekali.
Nyatakan sama ada sinar cahaya dibiaskan menjauhi atau mendekati garis normal apabila merambat daripada bongkah kaca ke udara dari titik P. Daripada titik P ni keluar ke udara, dia menjauhi ke mendekati normal? Menjauhi. Betul, menjauhi normal lah sebab daripada tumpat kepada kurang tumpat. Dia menjauhi normal. Okey, Umairah ready dah? Okay lah. Okey. Ini apa? Okey, soalan gelombang. Umairah yang duduk kat mana tu bising? Bising. Tu bunyi apa? Tutup kipas kamu? Ke apa benda tu yang bising tu? Okey dah. Dah, okey. Bunyi lagi kamu cikgu rasa mic kamu dekat. Kamu kat mic lah, tak payah pakai mic. Tak payah pakai mic. Maknanya terus cakap kat, kamu pakai handphone kan? Ya. Terus cakap dengan handphone terus. Okey. Cabut. Sebab cikgu rasa mic kamu bising. Dah? Okey dah cikgu. Okey. Rajah 81 menunjukkan susunan eksperimen untuk mengkaji suatu fenomena cahaya dengan menggunakan dua sumber cahaya koheren, S1 dan S2. Sumber cahaya adalah monokromatik. Okey, apakah dimaksudkan dengan dua sumber koheren? Ingat lagi tak? Apa maksud dia? Cikgu dengar? Dengar? Dengar elok. Cepat. Koheren maksudnya apa? Gelombang yang mempunyai panjang gelombang, fasa dan frekuensi yang sama. Betul, mempunyai panjang gelombang, frekuensi dan beza fasa yang sama. Yang cakap dua tu pun cukup. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber cahaya monokromatik? Cahaya yang mempunyai satu warna daripada riak gelombang yang hampir sama. Pokoknya satu warna. Jadi kalau kata sampai satu warna dia pun dah cukup dah nah. Ataupun satu saja dia punya panjang gelombang dia. Ataupun lambda dia satu. Okey. Jadi dia kata kat kamu sinar cahaya yang merambat melalui celah S1 dan S2 dibelaukan dahulu. Kemudian cahaya yang terbelau itu menghasilkan corak interference pada skrin. Terangkan maksud pembelauan dan interference gelombang. Apa maksud pembelauan? Gelombang disebarkan apabila suatu celah Betul. melalui celah sempit. Yang disebarkan apabila melalui satu celah sempit. Satu celah sempit. Melalui satu celah sempit. Atau atau satu penghalang, boleh? Sisi penghalang. Jadi kalau kata sebelah dinding pun gelombang bunyi boleh bengkok kan? Jadi yang tu kita panggil dia penghalang. Okey. Lepas tu interference pula. Apa maksud interference? Kesan superposisi dua atau lebih gelombang yang koheren. Okey. Dua atau lebih gelombang yang koheren. Alright. Lukiskan. Ini macam soalan yang kita buat sebelum kita cuti tu kan. Lukiskan satu lakaran untuk menjelaskan interference membina. Nak lukis apa? Puncak dengan puncak. Okay, kita akan lukis puncak dengan puncak. Jadi kita akan lukis puncak gelombang. Kena lebar apa kat puncak tu? A. Kita akan labelkan amplitude dia nak. Jadi yang ni A. Jadi kita akan buat A bertemu dengan A. Dengan A. Okey, betul. Jadi dia akan jadi apa? Lepas dia dah superposisi. 2A. Dia akan jadi 2A. Jadi kamu lukis gambar yang gini. Sama tak dengan gambar merah?
Sama, okey. Okey, lepas tu dia suruh, yang ni lukis saja, jadi kita lukis saja. Okey, lepas tu dia suruh lukiskan suatu lakaran untuk menjelaskan interferens memusnah. Yang ni kena lukis apa? Puncak dengan lembangan. Okey, puncak. Jadi puncak ni kita akan label dia sebagai A. Lembangan? Lembangan macam mana? Bukan B. Negatif. Negatif? Negatif A. Negatif A. Jadi yang ni dia duduk bawah, jadi kita angkat dia negatif. Jadi lepas dia dah bertemu tu dia akan jadi apa? Garis saja. Garis saja. Okay, dia jadi kosong. Betul lah? Okey, siap dah. Alright, soalan. Ya? Dia memang kena buat arah-arah tu. Kita kena tunjuk direction gelombang tu bergerak arah mana. Kalau tidak nanti dia tak bertemu lah. Jadi seeloknya kamu buat arrow untuk tunjukkan arah dan kamu labelkan amplitude tu jadi berapa sebelum dan selepas superposisi tu nah. Alright. Rajah 8.2 menunjukkan corak interference yang terdiri daripada pinggir-pinggir cerah dan gelap. Jadi kita dapat corak yang 6 pinggir terang berturutan adalah 25 mm. Kita dapat yang ni dia lukis pinggir terang. Hitungkan jarak pemisahan antara dua pinggir terang, kena buat apa? Bagi. Bahagi berapa? 25 bagi 5 kot. Betul, bagi 5. Kenapa bagi 5 bukan 6? Sebab pinggir cerah dia ada 5. Jadi kita kira pinggir cerah ke pinggir cerah ni. Pinggir cerah ke pinggir cerah ni diwakili oleh apa? Huruf apa? Huruf apa ni pinggir cerah ke pinggir cerah ni? X kot? Ya, X. Okey, jadi berapa dapat X ni? 25 mm bagi 5. Ini X. 25 bahagi 5. Dapat apa? 5. 5.0 mm nah. Bagi terus saja. Okey. Sikit lagi. Jika jarak dari dui celah ke skrin adalah 2 meter. Yang ni huruf apa? Huruf D. Betul. Okey, lepas tu pemisahan dui celah adalah 0.25. Yang ni? A. A. Hitungkan panjang gelombang. Dia nak suruh cari apa? Lambda. Lambda. Okey, apa formula dia nak cari lambda untuk eksperimen dui celah yang ni? AX per D. Lambda sama dengan AX per D. Ada siapa-siapa tak yang kita kena tukar unit? Yang milimeter tu. Macam mana nak tukar milimeter jadi meter? Darat dengan berapa? Bagi dengan? 1000. Bagi dengan 1000 ataupun darat dengan 10 kuasa 3 ataupun kita picit kalkulator kita butang mili tu. Jadi kalau Umairah picit kalkulator butang M tu, boleh? Jadi kita masukkan 0.25 M dalam kalkulator. Darat dengan siapa? 10 kuasa 3 lah. Yang ni M ni 10 kuasa 3 lah. Boleh? Okey, kita tulis teruslah. Jadi 0.25 darat 10 kuasa negatif 3 darat dengan? Darat dengan negatif 5 darab 10 kuasa negatif 3. 5 darab 10 kuasa negatif 3 bagi dengan? 2.0. 2.0. Okey, berapa dapat jawapan dia ni? 6.25 darab 10 kuasa negatif 7. 6.25 darab 10 kuasa negatif 7. Okey, betul, meter. Okey, habis dah kita punya soalan bahagian A. Cikgu rasa sebab nak pukul 4 dah. Lepas tu kita dah penat dah 2.30 sampai 4. Jadi kalau kata kita buat yang bahagian B ni dalam kumpulan, lepas tu kamu hantar kat cikgu jawapan boleh? Cikgu semak untuk kamu. Boleh tak kita buat macam boleh. Bahagian B.
Jadi kalau kumpulan tu kita pakai kumpulan yang at max hari tu, okey tak? Siapa yang dia punya bilangan orang dia tak cukup? Ni kumpulan at max hari tu Kalau ikut kumpulan yang at max hari tu, cikgu bacakanlah. Kamu ingat kan semua orang kan? Nurin kumpulan dengan Wida, Claire. Nurin dengan Wida. Huda dengan Nisa dengan Fakihah. Lepas tu Aisyah dengan Alia dengan Safwatul. Anis, Amirah dengan Safiyah dengan Umairah. 4 orang. Jadi kalau 4 orang tu nak letak seorang kat kumpulan Nurin tak? Kita Boleh je. Boleh je lah. Cikgu letak siapa? Safiyah. Safiyah duduk sekali dengan kumpulan Nurin. Boleh? Boleh Safiyah? Safiyah ada ke? Jadi soalan ni dia ada 9, 10, 11, 12 kan. Jadi sebab yang ni ulang kaji. Jadi buatlah 4-4 soalan. Kamu buat 4-4 soalan tiap-tiap kumpulan tu. Lepas tu kamu hantar kat cikgu. Yang ni kena hantar cepat sikit sebab kalau ikutkan kita akan periksa hari Selasa depan kan. Kamu dah bersedia ke ni nak periksa? Dah bersedia ke nak periksa hari Selasa depan ni?